Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam pengajian asas usulul fiqh dalam bab al-adillah asy-syar'iyyah pada siri yang ke-27. Dan tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita, boleh terus layari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Kerana ada sebahagian bab yang tuan-tuan tak dapat nak faham, melainkan kena refer kepada bab-bab yang sebelum ini. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini adalah hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Mari kita sama-sama selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada dalam bab al-adillah syar'iyyah, dalil syarak ataupun sumber-sumber syarak. Yang pertama, kita bincangkan secara panjang lebar Al-Quran dari segi hujahnya, keistimewaannya, dalilnya mengikut 4 mazhab dan sebagainya. Hari ini insya-Allah kita akan bincang mengenai hadis, dan sebelumnya kita dah huraikan sedikit daripada hadis mengenai dengan definisinya, sunnah qauliyah, fi'liyah dan juga taqririyah, mengenai dengan hujah sunnah. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan, hadis ataupun as-sunnah adalah dalil masdar asasi, iaitu sumber yang kedua selepas Al-Quranul Karim. Kemudian seperti mana kita bincangkan sebelum ini, puak-puak orientalis, al-mustasyriqin, mereka cuba untuk membuat ta'an, mengaibkan, menjatuhkan kredibiliti hadis itu sendiri, sehingga mereka tak percaya kepada hadis. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita datangkan beberapa hujah. Yang pertama adalah dalil daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, manusia dan juga jin, taatlah kepada Allah dan juga Rasul, selepas Allah Taala suruh kita beriman kepada Allah dan juga Rasul. Allah Taala iringkan perintah taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul lebih daripada 30 tempat dalam Quranul Karim. Bila Allah Taala sebut taat kepada Allah diiringi dengan taat kepada Rasul, bila Allah Taala sebut Allah, maka diiringi dengan nama Rasul lebih kurang 30 lebih tempat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jadi di sini perintah Allah, perintah Allah supaya kita taat kepada Allah dan juga Rasul Allah. Dalam surah An-Nisa ayat ke-80, Allah Ta'ala menyatakan, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya taat kepada Allah. Jadi di sini ketaatan kepada Rasul terkandung di dalamnya mafhum taat kepada Allah itu sendiri. Siapa yang taat kepada Rasul secara automatik, tilqaiyan, dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa derhaka kepada Rasul, mafhum mukhalafah, dia telah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasul adalah syarat kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasul itu syarat untuk kamu cinta kepada Allah. Allah Taala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu wahai manusia, kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Ikutlah aku, siapa ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala
akan cinta kepada kamu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Okey. So, itu semua dalil-dalil yang kita bawa menguatkan tentang hujjah, iaitu hadis adalah satu hujjah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada perkataan Rasul, satu hujjah dalam syarak. Seterusnya kita lihat, sesungguhnya apa yang Nabi bawa datang daripada sunnah asy-syarifah, daripada hadis, itu semua wahyu di sisi Allah, bukan daripada hawa nafsu Nabi. Dalam surah An-Najmi ayat ketiga dan juga keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur daripada hawa nafsu, melainkan semua tuturan Nabi hanyalah daripada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang di sisi Allah tu wajib apa? Ittiba'. Wajib untuk ikut, taat. Wajib apa? At-ta'ah dan juga ittiba'. Taat, ikut. Kerana Allah Ta'ala itu adalah musyri'. Allah Ta'ala itu apa? Musyarri', iaitu zat yang mensyariatkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kita taat kepada Rasul, kerana ketaatan kepada Rasul adalah tuntutan iman. Tuntutan iman. Tuntutan taat kepada Rasul adalah tuntutan beriman kepada Rasul dan juga beriman kepada risalah Rasul. Jadi makna tidak akan direalisasikan ketaatan ini, melainkan kena taat, patuh pada perintah Rasul dan juga jauhi semua larangan Rasul. Makna ketaatan kepada Rasul tidak akan dapat direalisasikan, melainkan kita kena patuh, ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Itu baru namanya taat. Okey. Tak kiralah dalam bentuk qauli, fi'li dan sebagainya, yang penting apa yang Nabi suruh buat, yang Nabi larang kita tinggal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam suratul Hashr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa wa ma atakumur rasul, apa yang Nabi bawa datang, fakhudhuhu, ambil dia. Wa ma nahakumur rasul, wa ma nahakum anhu, apa yang Nabi larang, fantahu, tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Itu semua daripada dalil-dalil Quran yang kita bawa, semua ayat Quran. Apa nak menyokong, nak support hadis adalah satu hujjah. Tuan-tuan, kita lihat daripada sunnah, daripada hadis, daripada hadis Nabi, taraktu fikum amrayni, Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Aku tinggalkan kepada kamu apa? Dua perkara. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat selagi mana ma tamassaktum bihima, kamu berpegang dengan dua benda, dua perkara tersebut, iaitu kitabullah wa sunnati, kitab Allah Al-Quran, juga sunnati, iaitu sunnah aku. Jadi hadis ini menunjukkan sunnah adalah pada martabat yang kedua selepas Quran dalam memberi hujjah. Sebab itu Nabi kata apa tadi? Kuntu fikum taraktu fikum amrayn lan tadillu bihim, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Apa dia? Alkitab. Nabi sebut yang pertama Alkitabu, iaitu Al-Quran, kitabullah. Yang kedua adalah wa sunnati, iaitu hadis Nabi. Okey ya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, itu hadis daripada akhrajahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Okey, yang ketiga, Quran kita dah bincang, dalil hadis dah bincang mengenai dengan hadis satu hujjah. Yang ketiganya ijma'. Ajma'as sahabah ala ittiba'i sunnah an-nabawiyyah. Okey, ijma', sebulat suara, ittifaq, sebulat suara di kalangan ulama, sebulat suara di kalangan sahabat, untuk mengikut sunnah Nabi.
Tak ada yang kata tak boleh ikut sunnah Nabi, tak ada, semuanya sebulat suara sepakat. Kerana sahabat qad amilu bis sunnah, mereka telah mempraktikkan sunnah ini pada dalam kehidupan Nabi SAW. Pada kehidupan Nabi, mereka telah mengadaptasikan sunnah itu dalam pada ketika Nabi hidup. Okey. Mereka ini merujuk kepada Nabi mengenai perkara-perkara yang berlaku yang tak ada hukum dalam Quran. Setiap peristiwa, masalah yang berbangkit, di mana rujukannya kalau tak ada dalam Quran, mereka jumpa dengan Nabi. Jadi ijma' sahabat ini, ijma'us sahabah a'lal maratib, iaitu kita panggil level yang tertinggi. Ijma' ni banyak. Ijma' ajma'al ulama, ajma'al fuqaha, ulama-ulama fiqh sepakat. Tapi boleh sebut ajma'a as-sahabah, itu adalah ijma' yang paling tinggi. Sebab itu dalam kita bincangkan, tuan-tuan lihat dalam siri yang ketiga atau keempat kita bincangkan dahulu mengenai dengan manhaj Daud al-Zahiri, yang dibuat oleh yang ditulis oleh Ibnu Hazm, Ibnu Hazm, antara pengikut Daud al-Zahiri, bukan anak murid, pengikut, yang mana dia telah menyatakan mereka tidak terima ijma' al-Quran, hadis. Ijma' mereka terima, tetapi ijma' sahabat sahaja. Nampak? Qiyas mereka tak terima. Daud al-Zahiri. Apabila sabit ijma' di kalangan ulama', maka tak boleh bagi seseorang berkata tak ada hujah sunnah selepas daripada itu. Jadi bila mana dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, tapi sahabat telah ijma'. Bila sahabat telah ijma', makna bukan pendapat individu. Sahabat ijma' bukan pendapat individu. Bila bukan pendapat individu, makna pendapat jama'i, semua sahabat. Itu dipanggil ijma'. Ajma'as sahabah, semua sahabat Nabi telah ijma', maka dia sabit sebagai satu hukum. Tidak boleh seseorang mengingkari hukum tersebut. Okey. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, segi ma'qul, logiknya. Dari segi logiknya, tuan-tuan beriman kepada Quran dengan kita menyatakan dia adalah masdar al-awwal, sumber yang utama, yang pertama, yang mewajibkan kita beriman dengan hadis dan menerima hadis, dengan kita menyifatkan hadis ini sebagai sumber yang kedua dalam pensyariatan. Okey tuan-tuan, segi logik al-ma'qul, dari segi logiknya, tuan-tuan, Quran kata wa aqimus solah, dirikan solat. Okey, bagaimana nak solat? Quran tak sebut pun nak rukuk, nak sujud. Solat ni mana apa? Doa. Definisi bahasa solat adalah ad-du'a, doa. Jadi sebab itu sebahagian di kalangan manusia, mereka tak beriman dengan hadis, dengan Quran. Mereka tak ada semayang. Semayang mereka doa. Sebab as-solah dengan makna doa, definisi bahasanya. Kemudian Quran sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, difardukan kepada kamu puasa. Macam mana nak puasa? Daripada bila sampai bila? Bulan apa? Tak ada sebut. Jadi macam mana syarat-syarat perkara membatalkan puasa? Tak tahu. Tak ada dalam Quran. Maka siapa yang tolak hadis, maka tak tahu bagaimana mereka puasa. Bagaimana kita nak menunaikan haji dan juga zakat? Zakat, wa aqimus solah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Bagaimana nak tunaikan zakat kalau kita tak beriman dengan hadis? Hadis terangkan haul, nisab, apa syarat-syaratnya? Itu semua bergantung kepada hadis. Okey. Mendirikan kefarduan ini, haji ke, puasa ke, solat ke, zakat ke, perkara-perkara ini tak dapat tidak akan dapat sempurna melainkan kena berpaut juga kepada sunnah. Okey, saya bagi contoh tuan-tuan, bila sebut wa aqi, dalam Quran sebut wa aqimus solah, dirikan solat. Berapa rakaat nak dirikan solat? Dan berapa banyak solat yang perlu didirikan? Jadi semua itu berapa rakaat nak buat dalam Quran memang tak cerita. Maghrib berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Okey. Dan bilakah waktunya? Waktu solat. Itu semua Jibril ajar kepada Nabi, waktu mula dan juga waktu akhir. Nabi semayang bersama dengan Jibril
Kali yang pertama Jibril bagi tahu ini semua sembahyang adalah waktu yang mula masuk. Kali yang kedua Jibril datang sembahyang di akhir waktu, beritahu kepada Nabi semua ini waktu yang akhir. Selepas itu masuk waktu solat yang lain. Okey. Bagaimanakah cara untuk kita mengkadarkan zakat? Zakat ni RM10 kena bayar zakat ke? RM100 kena bayar zakat ke? Jadi kadar zakat itu dipanggil sebagai nisab. Nisab zakat. Itu semua Quran tak cerita. Semua bergantung kepada hadis. Jadi tuan-tuan, banyaklah perkara-perkara juz'iyat, iaitu perkara-perkara yang halus. Quran ni secara ijmal, solat, apa syarat, rukun, perkara membatalkan, semua bergantung kepada hadis. Jadi siapa yang sebenarnya tidak berasa ragu-ragu terhadap hadis ini sebagai satu hujjah, tak beriman dengan hadis, sebenarnya dia telah ta'til. Dia dipanggil sebagai mu'attil. Apa dia? Iaitu telah menghapuskan taklif. Taklif ni apa? Perintah Allah, tanggungjawab Allah. Allah Ta'ala suruh semayang, mereka tak beriman kepada dia, seolah-olah mereka tak nak terima semayang. Maknanya apa? Kafir lah. Okey. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Imam, iaitu Muqaddimah li Dirasatil Fiqh Islami, ataupun boleh juga tuan-tuan rujuk kepada kitab Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ilmu Usulul Fiqh, dan perkara yang sama disebut dalam kitab Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usulul Fiqh. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, madarut tarikh. Apa itu madar tarikh? Iaitu kitaran sejarah. Kitaran sejarah untuk puak-puak yang menghentam sunnah, yang mengingkari sunnah sebagai hujjah. Maka di sini sebenarnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dah sebutlah, zaman dulu lagi dah sebutlah dalam kitabnya dipanggil Jima'ul Ilmi. Jima'ul Ilmi, iaitu kumpulan ilmu. Imam Syafi'i kumpulkan beberapa puak, ada tiga grup yang besar, iaitu dipanggil grup yang pertama, mereka ini mengingkari sunnah secara jumlah. Apa secara jumlah? Makna pukul rata mereka tak percaya kepada hadis, dan mereka mendakwa hujjah yang sebenarnya adalah Quran sahaja. Quran je hujjah, hadis tak ada. Hadis tak ada istilah hadis, Quran saja. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua ini, la taqbal as-sunnah. Mereka tak terima sunnah, hadis, melainkan apa yang hadis tu makna sama macam Quran tu mereka terima. Nampak? Jadi maknanya mereka terima hadis ni, tapi dengan syarat lah, hadis tu kena maknanya sama dengan Quran. Bila bercanggahan dalam Quran dengan Quran, mereka tak terima hadis tu. Tuan-tuan, sebenarnya Quran dan juga hadis tidak ada kontradiksi, tidak ada percanggahan, tidak ada pertembungan antara hadis dan Quran. Bila berlaku pertembungan, maknanya kita yang tak faham. Kita yang tak faham maksud Quran dan juga hadis. Grup kumpulan yang ketiga, mereka ini adalah mereka menerima sunnah. Mereka menerima sunnah ma yakunu mutawatiran, apa yang hadis tadi mutawatir. Kan kita ada bincang, kalau tuan-tuan masih ingat, dalam bab Quran. Quran itulah mutawatir, mana mustahil satu golongan, satu generasi berkumpul untuk menghancurkan Quran, mentahrifkan, menyelewengkan Quran, sedangkan Quran itu mutawatir. Contoh, tuan-tuan tak percaya dengan Kaabah, tuan-tuan nak nak doktrinkan semua manusia bagi tahu Kaabah tu sebenarnya karut, tak ada pun nak dekat-dekat dunia. Tak boleh, sebab semua orang, tak semua pun pergi Mekah, tapi mereka dah tahulah Kaabah tu memang ada. Walaupun tuan-tuan bagi tahulah kepada orang yang tak pernah sampai pun, tak pernah menjejakkan kaki ke tanah haram pun, tapi bila sebut Kaabah, mereka percaya Kaabah tu ada. Tapi bukan kat Malaysia lah, dekat Mekah ada. Itu makna mutawatir. Jadi grup yang ketiga ni, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitabnya Jima'ul Ilmi, iaitu mereka ini beriman kepada hadis yang mutawatir. Lepas tu hadis yang tak mutawatir, mereka tak terima. Tuan-tuan, hadis ini ada ratusan ribu hadis, puluhan ribu hadis, ratusan ribu. Cumanya
yang perlu kita tahu. Apa dia? Hadis yang sahih, hasan, dhaif. Hadis yang palsu pun kita perlu tahu untuk kita nak membezakan. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan juga puan-puan dirahmati Allah, kalau kita kata semua kita ambil hadis yang mutawatir, hadis mutawatir 300 lebih je dalam ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Hanya 300 lebih saja yang mutawatir. Yang lain tu semua hadis ahad. Kalau tuan-tuan kata kita terima hadis mutawatir, maknanya kita telah menta'tilkan, kita telah menghapuskan hadis-hadis yang lain. Okey, tuan-tuan, Imam Syafi'i menyebutkan, apa Imam Syafi'i sebut? Puak yang pertama tadi, yang mana tolak Quran mentah-mentah, dan juga puak yang kedua, mereka kata nak beriman dengan Quran, dengan hadis, dengan syarat, maknanya sama dengan Quran. Puak pertama kedua ni sebenarnya mereka menganggap mereka ni telah melaksanakan tuntutan Al-Quran. Sebenarnya tidak. Bahaya mereka cukup besar. Puak yang pertama, yang kedua ni bahaya mereka cukup besar. Mudarat mereka cukup membahayakan. Sebab itu kita tak boleh faham apa yang datang secara ijmal dalam Quran, secara kasar datang dalam Quran. Sembahyang macam saya sebutkan tadi, melainkan hadis kena terangkan. Contoh macam saya sebut tadi lah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, zakat, haji dan sebagainya. Semua Quran sebut, tapi tak sebut secara terperinci dalam hadis yang memperincikan perkara ini. Okey? Jadi sebab itu saya sebut tadi, kalau semayang cukup tak beriman dengan hadis. Tak beriman dengan hadis. Apa? Doa je lah. Sebab semayang tu makna doa. Okey, jadi dia akan jadi ajaran sesat. Ini punca dia. Puak yang ketiga ni, mereka ni mengingkari, mengambil dalil daripada khabar ahad. Khabar ahad lawan khabar mutawatir. Mutawatir lawan je ahad. Okey, sesungguhnya ulama telah menolak mereka ni, grup puak yang ketiga ni. Dan antara ulama yang mengepalai menjadi ketua yang menolak puak yang ketiga ni adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Nasirus Sunnah, iaitu dipanggil sebagai Nasirus Sunnah Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mendatangkan dalil-dalil. Ada beberapa dalil Imam Syafi'i datangkan menolak mentah-mentah grup yang ketiga ni. Apa dia? Yang pertamanya, Nabi SAW fi da'watihin nas, dalam dakwah Nabi kepada manusia, dakwah Nabi untuk mereka masuk Islam, Nabi menghantar kepada orang yang mana tak sampai kepada mereka rasul-rasul. Rasul tak sampai kepada mereka. Mungkin mereka duduk jauh dalam hutan ke, kat negara lain ke. Maka pada ketika itu Nabi akan menghantar seorang, dua orang sebagai wakil Nabi, duta Nabi untuk dakwah kepada mereka. Jadi adakah apa yang Nabi hantar tu, seorang, dua orang tu, itu kita panggil tak boleh terima. Sebab itu bukan mutawatir. Jadi mana apa yang Nabi hantar itu sia-sia, duta Nabi untuk dakwah mereka yang tak sampai Islam kepada mereka. Sia-sialah. Nampak? Sebab apa? Sebab beriman dengan mutawatir sahaja, tidak beriman dengan ahad. Ini hujah-hujah nak menolak antara kepala kepada yang menolak hadis ni adalah mustasyriqin. Okey? Kita panggil apa? Orientalis. Yang keduanya sahabat Nabi. Okey, mereka menukilkan hadis-hadis Nabi bi ahadihim, dan mereka tak mensyaratkan satu grup yang ramai. Kadang-kadang yang meriwayatkan daripada Nabi 2 orang, 3 orang. Tak adalah sampai 40 orang, 50 orang. Ada juga tapi tak banyak. Okey, jadi mana berapa ramai yang khidmat dekat Nabi, pegang selipar Nabi, bawa selipar Nabi, kemudian berjalan bermusafir bersama Nabi. Takkanlah 50 orang, 60 orang setiap kali Nabi nak musafir semua kena ikut, semua kena riwayat. Jadi susah. Sebab itu makna kita telah menolak hadis-hadis Nabi yang ahad ini, dan perkara itu perkara yang cukup sukarlah untuk diterima akal.
Kemudian zahirnya tiga puak ni, puak pertama, kedua, ketiga ni, sebenarnya matlamat mereka hanya satu je. Apa dia? Jangan berpegang dengan sunnah, hapuskan sunnah, hapuskan hadis dengan berpegang dengan hadis. Itu maksud utama. Itulah yang dipegang oleh puak pertama, kedua, ketiga. Itulah matlamat mereka. Sebab last dari kemuncak dia apa? Untuk menghancurkan Islam sahaja. Okey? Sebab bila kita beriman kepada Quran, tuan-tuan beriman kepada Quran, tiba-tiba tak beriman dengan hadis. Jadi bila tak beriman dengan hadis ni, apa yang berlaku? Akan tafsir Quran ikut kepala sendiri. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Semayang, sunaikan zakat. Macam mana? Time tu lah barulah masuk logik akalnya begini, tak berpandukan kepada hadis. Nampak tak? Jadi di sini perkara yang mustahil Allah Taala turunkan Quran, tiba-tiba nak perincikan Quran, tak ada rujukan, tak ada referen untuk memperincikan Quran. Apa yang berlaku? Habis semua bawa keluar pendapat masing-masing. Sesungguhnya kita melihat pada zaman kita ini, sebahagian di kalangan manusia mereka kata tidak ada hujjah untuk hadis. Hujjah hanya untuk Quran. Sehingga mereka akan menamakan diri mereka al-Quraniyin. Orang-orang Quran. Sebenarnya kebanyakan di kalangan mereka ini bahasa Arab pun mereka tak faham. Arab pun mereka tak faham, tapi mereka nisbahkan diri mereka Quraniyin, grup Quran. Sebab apa? Grup Quran beriman dengan Quran je, tak tolak selain daripada Quran. Okey. Kalaulah kita kata mereka ni benar, beriman dengan Quran, Quraniyin ni, apa yang berlaku? Akan berlakulah Quran seperti mana kitab-kitab yang terdahulu, seperti kitab Taurat, kitab Injil yang telah diselewengkan. Okey? Okey, tuan-tuan boleh lihatlah perkara yang saya sebutkan ini dalam kitab Muhammad Abu Zuhrah, dalam Tarikhul Al-Mazahib Al-Islamiyah, sejarah mazhab-mazhab Islam. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah pada topik yang baru, iaitu mengenai thubutus sunnah, pensabitan sunnah, dan juga dilalatuha, iaitu dilalah ataupun dalalah sunnah untuk hukum hakam. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting, perkara yang paling penting yang mana ulama-ulama usul menitik beratkan adalah as-sunnah an-nabawiyah, hadis terhadap yang ada kaitan dengan hukum hakam. Itu yang paling penting. Ulama-ulama usul bila sebut tentang hadis, yang tergambar dalam fikiran mereka yang ada kaitan dengan hukum hakam. Boleh. Jadi di sini mereka ulama usul bataskan kepada dua, iaitu dipanggil sebagai tahqiq thubutus sunnah, thubutus sunnah, iaitu untuk mentahqiqkan pensabitan sunnah. Apa tu sabit pensabitan sunnah? Nanti kita akan lihat, dia ada dari segi isnad dan juga matan. Dan juga yang kedua dipanggil tahqiq dilalatus sunnah, iaitu tahqiq dalalah. Tadi subut dalalah, dilalah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di papan putih. Okey, apa dia? Tuan-tuan bila sebut tentang as-sunnah, bila sebut tentang apa as-sunnah, ulama-ulama usul yang paling penting mereka bahaskan mengenai yang ada kaitan dengan ahkam, hukum hakam. Okey. Sekarang ini mereka nak bincangkan yang pertama mengenai dengan apa? Tahqiq thubutus sunnah, thubutus sunnah. As-thubut. As-thubut, pensabitan hadis. Thubutus sunnah, pensabitan hadis. Pensabitan hadis ni dia terbahagi kepada dua untuk pengetahuan tuan-tuan yang mereka bincangkan tentang sabit hadis. Yang pertama dari sudut matan, yang kedua adalah dari sudut sanad. Okey.
Dan seterusnya yang kedua, mereka tahqiq apa dia? Dalalati sunnah, ad-dalalah. Dalalah ni mana apa? Tuan-tuan, bila sebut tentang dalalah, dia berkaitan dengan apa? Dengan dirayah. Dirayah, ilmu dirayah. Tuan-tuan kalau belajar usulul hadis, mustalahul hadis, tuan-tuan akan tak dapat tidak, tuan-tuan akan tak terlepas daripada ilmu hadis ada dua. Satu dipanggil sebagai ar-riwayah. Riwayah. Okey? Riwayat. Satu dipanggil sebagai dirayah. Ilmu hadis, tuan-tuan buka kitab pertama sekali usulul hadis. Yang pertama mereka bahaskan ilmu riwayatul hadis dan juga dirayatul hadis. Sekarang kita tak bincang tentang usulul hadis. Kita bincang mengenai dengan sunnah dari topik usulul fiqh. Mereka bahagikan kepada dua, as-thubut dipanggil thubutus sunnah dan juga ad-dalalatus sunnah. Thubut mengenai dengan riwayat iaitu matan dan juga sanad. Bila sebut dilalah mengenai dengan ilmu dirayah. Okey, apa itu dirayah, apa itu riwayah? Maka kita akan bincangkan insya-Allah. Kita nak sebut kita nak sebut apa? Ar-riwayah, bagaimana riwayat hadis. Ar-riwayah, bagaimana riwayat hadis daripada zaman Nabi sampai kepada kita melalui dua jalan ini, matan dan juga sanad. Okey Bila sebut tentang matan, dilihat matan itu, kritikan pada matan dengan hadis yang lain, sama ada pada hadis tersebut ada syaz, ada illah yang qadihah. Bila sebut tentang matan, tuan-tuan tak dapat tidak, matan ni mestilah kena bersih. Kena bersih. Bersih daripada apa? Dia tidak bercanggahan dengan Quran. Dia tak bercanggahan dengan Quran. Dan juga dia tidak bercanggahan dengan hadis yang lain, hadis sahih yang lain. Maka kita i'tibar matan tu okey. Pendek kata, di sana tidak ada syadz, di sana tidak ada illah. Ini semua term-term dalam usulul hadis. Syadz ini, illah ini semua perkara yang merosakkan riwayat hadis. Okey ataupun kaiban dalam periwayatan hadis. Dari segi sanad. Sanad ni apa ya? Dari segi sanad. Okey, sanad ni dilihat bersambung ataupun terputus. Adil ataupun tidak periwayat hadis. Dhaif ataupun bagaimana mereka ni. Kita lihat dari segi sanad ni banyak perbahasan dan usulul hadis. Sebab itu kita kaitkan pengajian usulul fiqh tak dapat tidak ada kaitan rapat dengan usulul hadis. Macam mana tuan-tuan nak sabitkan hukum, tuan-tuan tak tahu hadis ni sahih ke tak sahih, hadis ni lemah ke tak lemah. Jadi di sini sanad, saya bawa nak tahu dia adalah bersambung daripada Nabi, daripada guru sekian, daripada tabi'in sampai daripada tabi'in sampai kepada tabi'in sampai kepada sahabat sampai kepada Nabi. Ada tak tengah-tengah terputus? Kalau terputus, maka akan memberi kemudaratan kepada hadis tadi, memberi kesan. Bersambung ataupun tidak. Tengok hadis tu mursal ataupun tidak. Mursal. Apa itu mursal, kita akan bincang selepas itu, semua term. Kemudian, adakah hadis ini dari segi perawinya? Perawi, ar-rawi ataupun ruwat. Perawi ni boleh dipercayai ke tidak? Perawi ni ada dua. Tengok dia ni adalah siqah ataupun tidak. Siqah ni apa? Boleh dipercayai ke tidak? Pernah berbohong ke tidak? Dari sudut yang kedua, kita tengok dari sudut apa? Al-jarah wa ta'dil. Iaitu dipanggil sebagai kita panggil apa? Kita panggil dhabit. Dhabit ke tidak? Apa itu dhabit? Dhabit ini maksudnya mereka ni sebenarnya ingatan mereka kuat ke tidak? Itu memainkan peranan. Ingatan mereka kuat ke tidak? Sebab kalau ingatan mereka lemah, macam mana mereka nak riwayatkan hadis menjadi hadis yang sahih? Itu semua memberi kesan. Okey. Dari kita tengok sudut dalalah. Dilalatul sunnah. Apa itu? Bagaimana sunnah
menunjukkan ke atas hukum hakam, adakah dalalah qat'iyah atau dhanniyah, qauliyah, taqririyah. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengenai dengan ad-dirayah, mengenai dengan dirayah, ini pensabitan sabit mengenai riwayat. Dirayah nak tahu yang hadis yang mensabitkan hukum ni dia jatuh kepada dhanni ataupun qat'i. Apa yang kita bincang dulu, dhanni qat'i? Dhanni qat'i, dhanni ni tahap yang tak kuat lah, 80-70%. Qat'i ni yang betul-betul tak ada sangkalan lagi 100%. Kemudian kita nak lihat hadis dirayah ni dia daripada mana? Sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah ataupun sunnah taqririyah. Okey. Itu semua dalam ad-dirayah. Okey. Kalau qat'i daripada mana dia ni? Zanni daripada mana ni? Sunnah qauliyah, taqririyah atau fi'liyah. Okey. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia dalam hadis sebagai satu hujjah ini kita perlu tahu dari segi as-thubut dan juga ad-dalalah. Thubutus sunnah dan juga dalalatus sunnah. Thubut mengenai apa? Riwayat. Satu lagi dipanggil apa? Ad-dalalah atau ad-dilalah, mengenai apa? Dirayah. Apa beza dia? Ini ada dua, matan dan juga sanad. Tengok matan ni bertentangan dengan nas-nas yang lain ataupun tidak. Sanad ni bersambung ke tidak? Perawi boleh dipercayai ke tidak? Dirayah dia membentuk dua, sama ada zanni atau qat'i. Hukum ni kalau zanni makna ulama boleh ijtihad. Macam kita bincangkan mengenai Quran sebelum ni. Kalau hukum ni qat'i, ulama tak boleh ijtihad dah. Ikutlah apa yang telah diberikan oleh hadis tersebut. Okey? Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imsahu. Okey. Sekarang kita lihat subutus sunnah. Kita dah bincang tadi subutus sunnah, dalalatus sunnah. Kita akan membincangkan lebih detail secara tuntas subutus sunnah dan juga atharus sunnah dan juga asar subutis sunnah. Pensabitan sunnah dengan kesan dalam mensabitkan sunnah hadis dalam hukum hakam di sisi ulama-ulama usul. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sunnah ni dinukilkan kepada kita dengan cara riwayat hadis sekian sampai kepada kita. Semenjak zaman Nabi sampailah kepada kita sekarang ini. Cumanya tidak diterima daripada riwayat tersebut dalam pensyariatan hukum hakam fiqh, melainkan hadis tadi mesti cukup semua skop, semua aspek cukup. Barulah boleh diterima bila mana bertepatan syarat-syarat yang ulama hadis letakkan. Tuan-tuan, hadis ni banyak segi riwayat, cuma bila mana tak cukup. Macam kita lah, contohnya tuan-tuan nak bagi masjid, tuan-tuan bukan orang gila, balik berakal, cuma tak boleh pergi masjid. Sebab apa? Syarat tak cukup, 2 dos vaksin. Itu syarat tu. Bila tak cukup syarat, tak boleh masuk masjid. Tuan-tuan nak pergi pasar raya ni, nak pergi kedai makan ni, nak makan ni, tak boleh makan. Sebab apa? Syarat tak cukup. Apa syarat tak cukup? Duit dah ada dah. Bukan nak masuk pasar raya nak curi. Duit ni banyak ni, beribu dia bawa cash. Bukan masalah tu. Syarat tak cukup, 2 dos vaksin. Nampak? Begitu juga dalam hadis-hadis banyak. Tapi kita perlu tahu syarat untuk hukum hakam terima tu, untuk mensabitkan hukum hakam, nak mensabitkan hukum hakam fiqh, ulama hadis dah beri guideline, garis panduan. Syarat tu kamu patuhi ke tidak? Walaupun itu hadis lah tu, tapi tak cukup syarat, tak boleh juga untuk menjadikan sumber hukum. Boleh Jelas? Okey. Sekarang tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mereka menjamin perbezaan martabat hadis an-nabawiyah, mereka bahagikan kepada dua, iaitu qabul dan juga radd. Terima ataupun tidak diterima. Al-qabul dan juga ar-raddu.
Mardud, kita panggil mardud, ditolak. Ulama hadis mereka dah kaji A sampai Z, sampai betul-betul siapa periwayat, semua sekali sudut sanad, matan dan sebagainya, barulah mereka jatuhkan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Okey. Bukan perkara yang mudah. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab hukum hakam ni, dalam bab apa? Hukum hakam, ulama bahagikan kepada dua. Okey. Tuan-tuan lihat di papan putih. Ulama bahagikan kepada dua. Apa dia? Ini apa dia tak mengenai apa pembahagian hadis Satu dipanggil sebagai hadis yang maqbulah. Hadis apa? Hadis al-maqbulah. Satu lagi hadis yang ghairul maqbulah. Al-ahadis ghairul maqbulah. Ni al-ahadis al-maqbulah. Maqbulah. Apa maksud maqbul? Maqbul. Doa yang dimakbulkan, makna diterima. Maqbul. Okey. Bila sebut tentang doa diterima, doa pula, hadis yang diterima, tuan-tuan perlu faham. Hadis yang terima ni ada tiga je. Satu dipanggil hadis sahih. Hadis ni sahih, makna diterima lah. Yang kedua, hadis ni adalah hasan. Ini semua term dalam usulul hadis. Apa itu hasan? Hasan ni adalah satu nama yang di bawah daripada sahih dan di atas daripada dhaif. Dan bawah daripada hasan dipanggil dhaif. Bawah daripada hasan dipanggil dhaif. Okey. Jadi hadis yang diterima dalam hukum hakam adalah hadis sahih dan juga hasan. Hadis yang tidak diterima adalah hadis dhaif. Dhaif dan juga hadis al-mawdu', hadis mawdu'. Ini tak diterima. Tuan-tuan kena faham sebab apa hadis dhaif tak boleh diterima. Ini dalam dalam apa? Membentuk, mengistidlalkan sesuatu hukum hakam fiqh. Hukum hakam fiqh dia kena hadis tu sahih dan juga hasan. Hadis dhaif untuk amalan, untuk tarhib, untuk amalan tu boleh, mensabitkan hukum tidak dibenarkan. Boleh maudhu' jauh sekali lah. Hadis palsu maudhu' tak dibenarkan. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, imsahu. Okey. Sekarang kita lihat antara kitab-kitab yang masyhur, yang mu'tamad, kutubus sunnah al-mu'tamadah, kitab sunnah, hadis yang mu'tamad. Tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan tahu, kita dipanggil sebagai as-sahihain atau as-sahihani. Dua kitab, iaitu kitab al-Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim. Jelas Bukhari, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan juga 4 kitab yang lain. Dia dipanggil sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Itu semua dipanggil sunan. Sunan apa? Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. 4. Jadi 4 campur 2, 6. Dipanggil sunan sittah. Okey. Di mana begitulah juga kitab Muwatta. Kitab apa? Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik. Dan seterusnya Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Okey.
semua kitab-kitab ni adalah kita panggil ada tempat, level yang tersendiri. Satu tempat, satu perkara yang penting di sisi ulama-ulama fiqh, di sisi ulama-ulama hadis. Okey. Kemudian ulama-ulama usul, tuan-tuan, mereka bahagikan sampainya sunnah kepada kita ni ada dipanggil sunnah, sunnah yang mana bertepatan, sunnah yang mana sanadnya bersambung, sunnah ataupun hadis yang sanadnya tak bersambung. Ulama usul bahagikan kepada dua. Ada hadis yang mana sanadnya bersambung sampai Nabi, ada hadis yang sanadnya tak bersambung. Okey. Jadi manhaj mereka ini, manhaj mereka pada masalah ini adalah dipanggil sebagai ghairu manhaj al-muhaddisin. Kerana apa yang penting bagi usuliyun adalah huwa sunnah wa asruha fil ahkam. Tuan-tuan, dalam membincangkan tentang sunnah ini, sampai sanadnya sambung ataupun tidak, jadi itu semua al-muhaddisin, ulama-ulama hadis. Okey. Yang paling penting pada ulama usul adalah kesan daripada hadis itu untuk mengeluarkan hukum, nak mensabitkan sesuatu hukum. Tuan-tuan, sekarang kita nak bincang. Ada 3 perkara saya nak bincang, tuan-tuan. Sebelum tu kita nak bincang, saya nak bagi secara kasar dahulu. InsyaAllah kita akan bincang secara detail. Okey. Sekarang saya dah bagi tahu tuan-tuan mengenai dengan sanad. Sanad ni ada 2. Satu dipanggil sanad yang bersambung. Bersambung sampai Nabi. Okey. Makna tak terputus sanad dia. Satu lagi sanad yang tak bersambung, dipanggil sebagai al-isnad muttasil. Satu lagi isnad yang ghairu muttasil, yang tidak bersambung. Tidak bersambung. Tuan-tuan, dalam sanad bersambung ini sebenarnya dia ada 3 pecahan yang utama. Yang pertama dipanggil sebagai al-hadis al-mutawatir. Okey. Dan yang keduanya ada dipanggil al-hadis al-masyhur. Ini semua term. Yang ketiga istilah, yang ketiga sebagai al-hadis al-ahad. Okey. Mungkin tak sempat kita bincang 3-3. Mungkin kita ambil satu dulu ataupun ambil sempat nombor 2. Kita boleh sambung minggu depan insya-Allah. Okey. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan tentang sanadnya bersambung ni apa? As-sanad allati lam yattasil sanaduha. Okey. Tuan-tuan, bila sebut tentang sahabat, ketika mana dia melihat Nabi SAW membuat sesuatu perkara, bila mana dia mendengar Nabi SAW mengatakan sesuatu perkara, maka panca indera yang melihat, yang mendengar, dipanggil sebagai hissiyun mubashirun, iaitu memang directly dia tengok. Bila dia tengok dengan mata kepala sendiri, dengar dengan telinga dia sendiri, maka akan terhasil al-ilmul yaqini, iaitu ilmu yaqin. Al-ilmul yaqin apa? Nabi SAW buat seperti ini. Apa dia? Nabi SAW berkata seperti ini, dia yakin. Tetapi ketika mana ketiadaan sahabat Nabi, ketika ketiadaan sahabat Nabi, Nabi SAW selepas pada kewafatan Nabi, ketika sahabat tak ada, selepas Nabi wafat, Nabi dah wafat, sahabat tak ada, dinisbahkan kepada selain daripada sahabat, min ahli al-usur al-lahiqa ila yaumina hadha laysa lana wasilah lita'arruf. Kita tak boleh nak tahu. Macam mana kita nak tahu? Nabi dah tak ada, sahabat Nabi dah tak ada, yang ada generasi selepas tu sampai kepada kita sekarang ni. Macam mana kita nak tahu itu hadis sahih ataupun tidak? Maka itu semua bergantung kepada tariq naqlir ruwat, iaitu cara penukilan riwayat hadis. Okey tuan-tuan, dalam riwayat hadis ini, yang sanad untuk yang bersambung yang saya sebut tulis di papan putih ini, di sisi tariq al-Hanafiyah ada 3, iaitu sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah, sunnah ahad. Okey, sebenarnya dalam tariq jumhur dia ada 2 saja, iaitu mutawatir dan juga ahad. Tuan-tuan lihat di papan putih, saya tunjukkan kepada tuan-tuan.
Tiga ini adalah dipanggil tariq apa? Al-Hanafiyah. Okey. Tariq Al-Hanafiyah apa? Refer balik dalam seri yang ketiga atau keempat yang dulu. Al-Hanafiyah. Kalaulah mengikut tariq, cara siapa? Cara jumhur, tariqul jumhur. Majoriti di kalangan ulama termasuk tariq Asy-Syafi'iyah hanya dua sahaja. Apa dia? Dipanggil sebagai tariq jumhur ini dua saja, mutawatir dan juga ahad. Masyhur dalam ni. Masyhur dalam ahad. Okey, tuan-tuan, kita lihat. Kita lihat perbincangan di kalangan ulama. Okey, ulama majoriti jumhur al-usuliyin, selain daripada Hanafiyah, termasuk dipanggil tariq Asy-Syafi'iyah, bila sebut tentang sunnah al-muttasilah, hadis yang bersambung sanadnya, dia terbahagi kepada dua, iaitu mutawatir dan juga ahad. Bila sebut ahad, apa yang periwayat seorang ataupun dua orang ataupun lebih yang tak sampai jumlah mutawatir. Kemudian ulama-ulama hadis, mereka bahagikan khabar ahad kepada tiga jenis, iaitu dipanggil sebagai al-fardu, al-aziz, al-masyhur. Okey? Fardu, al-aziz, al-masyhur. Sebab tu saya bagi tahu tadi, tuan-tuan boleh lihat di bawah ni. Ini tariqul jumhur mengikut pendapat ulama-ulama usul, ulama-ulama usul, majoriti di kalangan ulama usul. Dalam ulama-ulama hadis pula, mereka pecahkan ahad ni kepada tiga. Tuan-tuan boleh nampak tiga. Yang pertama dipanggil sebagai al-fardu. Ni semua term dalam usulul hadis, tuan-tuan akan jumpa. Maknanya periwayat dia seorang aja. Kalau periwayat dua orang dipanggil apa? Al-aziz. Periwayat dia dua orang, ambil daripada Nabi, al-aziz. Kalau tiga orang dipanggil al-masyhur. Al-masyhur. Okey? Kalau periwayat yang ambil daripada Nabi tiga orang. Jadi tariq al-Hanafiyah dia berbeza. Mutawatir, masyhur, ahad. Tariqatul jumhur dua saja, mutawatir dan juga ahad. Cuma ulama-ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis bahagikan ahad kepada tiga, al-fardu, al-azizu, al-masyhur. Ini semua tuan-tuan belajar dalam usulul hadis pun sama, usulul fiqh pun benda yang sama. Dia ada kaitan rapat. Okey, tuan-tuan, bila sebut tentang masyhur, periwayatnya adalah tiga orang ataupun lebih tiga orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang, selagi mana tidak sampai kepada jumlah mutawatir. Bila sampai kepada jumlah mutawatir, maka dia bukan lagi hadis ahad. Okey? Jelas okey, itu namanya ahad. Mutawatir apa dia? Mengikut jumhur, termasuklah mengikut tariq al-Hanafiyah. Mutawatir adalah, saya bagi tahu, daripada satu generasi kepada satu generasi, dalam jumlah yang begitu ramai periwayatan hadisnya, ramai sangat. Generasi yang kedua ramai, yang mana mustahil lah kalau mereka berkumpul dalam untuk mendustakan hadis Nabi, sebab begitu ramai. Okey, dinamakan mutawatir ni kerana berturut-turut satu jumlah yang sangat ramai. Kita akan bagi contoh nanti bila kita jumpa waktu kita nak menjelaskan tentang mutawatir. Okey, bila sebut tentang mutawatir, berapa jumlah dia? Dia tak ada jumlah muayyanah, tak ada jumlah yang tertentu, 100 orang ke 200 orang. Tapi jumlah tersebut, kalau tuan-tuan tanya, okey, 80 orang. 80 orang mustahil lah kalau semua berdusta. Kalau 2-3 orang mungkin boleh berdusta. Kalau 80 orang depan tuan-tuan takkan nak berdusta. Okey. Hanya sahaja asas dia adalah husulul yaqin alladhi la yumkin inkaru riwayatihi wa naqlihi. Yang mana asas dia pada mutawatir ni, maksudnya apa? Terhasil yakin, bukan lagi zon. Yakin. Yang mana tak mungkin untuk kita mungkiri pengriwayatan hadis, penukilan hadis. Dan tidak ada bilangan hadis-hadis yang mutawatir ini, melainkan dalam 500 lebih saja hadis, lebih kurang. Tuan-tuan boleh lihat karangan kitab Abul Lais, Al-Khair Abadi, dalam kitab Ulumul Hadis Asiluha wa Mu'asiruha. Okey, tuan-tuan boleh lihat di sana. Okey, cuba kita ambil sikit tentang mutawatir. Sikit saja mutawatir. Masyhur dan juga ahad kita akan bincang pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Okey, hadis apa itu sunnah mutawatirah? Mutawatir adalah sunnah allati rawaha jam'un an jam'in tastahilul 'adah ijtima'uhum 'ala al-kadhib. Mana satu generasi demi satu generasi yang meriwayatkan hadis,
dalam satu jumlah yang begitu ramai, yang mana mustahil dari segi akal mereka ini boleh mendustakan hadis Nabi. Okey. Kemudian riwayat jemaah ini yang mana mustahil secara adat berkumpul mereka untuk mendustakan hadis Nabi daripada awal sanad generasi yang pertama daripada zaman Nabi sampailah zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in dan zaman berikutnya, begitu banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Itulah dipanggil mutawatir. Bukan satu level je ramai, zaman Nabi je ramai, zaman tabi'in tak ramai, zaman tabi'in tak ramai. Tak, daripada awal satu generasi kedua, ketiga, keempat, semuanya satu jumlah yang begitu ramai. Itu dipanggil sebagai hadis mutawatir. Okey. Sampailah sanad je kepada Nabi, mana sanad tak terputus, maka itu dipanggil sebagai hadis mutawatir. Hadis mutawatir dalam sunnah dia ada dua tau tuan-tuan. Satu dipanggil hadis mutawatir yang jadi dia tawaturan lafziyan, iaitu mutawatir dari sudut lafaz. Ada yang tawaturan ma'nawiyan, dia mutawatir tapi bukan dari sudut lafaz tapi dari sudut makna. Tuan-tuan lihat, saya bagi contoh yang pertama, mutawatir dari sudut lafaz, yang mana Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan aku secara sengaja, maka tempat di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menempah tempat dalam api neraka Allah. Jadi yang meriwayatkan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar bukan sedikit. Yang meriwayatkan daripada satu generasi selepas satu generasi adalah tidak kurang daripada 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini pada zaman Nabi. Jadi makna ramai, 70 orang. Yang pembahagian yang kedua dipanggil tawaturan ma'nawiyan, mutawatir tapi bukan sudut lafaz. Lafaz tak sama, maknanya sama. Okey. Ini terutama dalam memberi kita panggil mutawatir dalam hukum satu masalah yang tertentu. Pada hadis mengenai dengan mutawatirnya makna hadis ini, makna dia satu walaupun lafaz yang berbeza-beza, iaitu mengenai dengan pensyariatan. Contoh, al-mashu 'alal khufain, iaitu sapu di atas dua khuf. Tuan-tuan bila pakai khuf musim sejuk, contoh, tak sejuk pun tak apalah, musim yang sejuk, bukan negara sejuk je. Malaysia pun kalau sejuk sangat boleh pakai khuf. Tak sejuk pun boleh pakai kalau tuan-tuan rasa selesa, boleh pakai. Cuma bila batal wuduk dia tak perlu basuh kaki dah. Dia cukup dengan sapu khuf. Dia bukan Syiah ni. Syiah memang tak ada basuh kaki ambil wuduk. Dalam sunnah wal jamaah juga tak ada basuh kaki ketika mengambil wuduk, ketika memakai khuf adalah syarat-syarat dia. Jadi hadis mengenai penyapuan khuf di kaki ini adalah dari segi makna, bukan lafaz hadis, makna hadis mutawatir. Okey. Bahkan sebenarnya semuanya dianggap sebagai hadis-hadis yang ahad, sekalipun riwayatnya diriwayatkan daripada 40 orang di kalangan sahabat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat setiap hadis yang mutawatir sudut makna ni, dia tak ramai. Mungkin hadis yang meriwayatkan sapu khuf ni 30 orang, sini 40 orang, ni 30 orang. Tapi tuan-tuan, bila mana dah dikumpulkan semua, maka dia akan jadi ramai. Okey? Okey, sunnah mutawatirah ada dua yang saya sebut tadi, maknawiyan ataupun lafzan. Okey. Hukum dia, kita nak bincang hukum sunnah mutawatirah, dia adalah al-ilmul yaqin. Tak ada bukan zonni lagi, yaqin. Dan dia tak perlu lagi untuk kita bahaskan. Tak ada ruang lingkup untuk mujtahid berijtihad untuk sah ke tak sah. Seperti mana yang saya selalu sebut mengenai dengan Kaabah. Tak kira lah orang pergi ke Mekah ke tak Mekah, yang penting dia tahu Kaabah tu ada. Okey. Itu kita panggil qat'iyatus thubut. Pensabitan tu sabit dari segi thubut qat'i. Apa dia qat'i dari segi thubut? Thubut tu qat'i maksudnya apa? Makna pensabitan tersebut sebagai satu hujjah, sama seperti Quran, mutawatir juga. Okey. Maka dari segi hukumnya lagi, dia wajib kita beramal dengan hadis mutawatir. Siapa yang ingkar terhadap hadis mutawatir, apa akan jadi? Kafir, kufur. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Abdul Wahab Khalaf, dalam kitab Ilmu Usul Al-Fiqh, dan juga kitab Abdul Karim Zaidan Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh ada menceritakan perkara ini. InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan kita akan masuk hari Isnin,
kita akan bincang lagi dua, iaitu hadis masyhur dan juga hadis ahad. Kita bersua kembali insya-Allah pada minggu yang akan datang. Tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita, boleh terus layari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist, tuan-tuan boleh lihat daripada awal pengajian usulul fiqh kita. Insya-Allah tuan-tuan akan faham. Dan jangan lupa tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, tekan butang share sama-sama memanjangkan pengajian usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.